Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dalam Zulfan Najib Channel. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang dah subscribe, share dan komen semua video yang saya buat. Dan hari ni kontennya ialah Q&A bagi kerja sebagai rider Foodpanda. Kebanyakan soalan yang saya jawab ni adalah soalan yang berulang kali tanya. Jadi saya buat video khusus untuk soalan yang sama lah. Lebih kurang dalam 18 soalan. Dan soalan ni yang common, yang biasa subscriber tanyalah dalam video saya. Jadi soalan yang pertama daripada CK4IC. Maaf nak tanya bro, betul ke kalau B3, B4 dan B5 susah nak dapat jadual? Lagi-lagi jadual yang ada special hour. Saya dah main banyak kawasan. Saya pun dah duduk dekat banyak batch. Daripada batch 5, 4, 3, 2. Cuma batch 1 je saya tak pernah capai lagi. Sebab saya bukannya nak buat kerja delivery ni hardcore daripada pagi sampai ke malam. Nak dapatkan batch 1 tu agak susah lah. Dia punya kerja agak rumit dan agak hardcore sikit. Jadi soalan dia B3, 4, 5 susah nak dapat jadual. Sebenarnya jadual ni senang je nak dapat kalau kita tahu waktu dia. Tahu waktu jadual tu bila keluar. Batch 3 lain, batch 4 lain, batch 5 lain. Kalau korang nak cari bila jadual setiap batch tu keluar, korang kena masuk ke bahagian menu, pergi ke performance. Itu teka-teki. Korang pandai-pandai lah cari nak tekan mana. Korang bilik-bilik, InsyaAllah korang akan jumpa banyak info. Bukan sekadar jadual bila keluar. So kalau korang batch 3, korang tunggu jadual batch 3 keluar, terus grab. Kalau batch 4, lain pula waktu dia. Batch 5 lain. Batch 1 ialah batch yang pertama keluar shift. Kemudian batch 2 dan batch 6. Batch 6 ni ialah batch newbie lah. Harga batch 6 dengan batch 2 sama. Sebab biasalah Panda dia nak bagi gula-gula, dia nak bagi harga yang agak tinggi untuk satu order. Jadi batch 6 dengan batch 2 harga dia sama. So pada yang mula-mula, yang baru nak start Panda ni, kalau boleh korang grab lah waktu batch 6 tu kau-kau. Kalau tak rugi sebab korang dapat harga yang sangat mahal. Itu soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua daripada Muhammad Aswan Ramadan. Saya baru join Panda bekal tak sampai sebulan. Sekarang duduk batch 3. Shift tak ada, jadual ada. Ada orang kata tengah malam akan tambah jadual. Betul ke? Okey, ini mitos. Ataupun mungkin tak tahulah daripada mana dia dapat info. Macam saya terangkan tadilah, setiap batch dia ada jadual dia dikeluarkan. Hari apa, pukul berapa. Korang grab waktu tu. Jangan tunggu dah 2-3 hari ataupun last minute nak ambil jadual. Memang tak akan ada. Panda sekarang dia dah limit. Walaupun rider ada 1000 orang, contohlah satu kawasan tu ada 2000 rider, tapi jadual dia akan keluar sikit je. Dan jadual ni dia dah bagi kepada setiap batch. Batch 1 sampai batch 6 dia ada jadual dia sendiri. So batch 1 untuk jadual berapa jam ni, berapa orang je boleh ambil. Dan batch 2 berapa orang boleh ambil. So setiap batch ialah diberi sama rata dan siapa yang cepat dia dapat. Setakat ni saya dah buat hampir 3 tahun. Saya tak pernah lagi tak dapat. Melainkan contoh sistem Panda sekarang yang terkini lah. Contoh satu kawasan tu Setapak. Contoh minggu ni order sendu slow kan. Rider dapat shift tapi order sendu. So next week Panda dia akan renew balik sistem shift tu. So dia akan kurangkan mana shift yang 4 jam, mana shift 3 jam, dia akan kurangkan supaya shift tu kurang, rider kurang, order banyak. Dia macam tu. Sekarang sistem dia macam tu. Ini berdasarkan info saya dapat daripada ex Special Force Panda. Special Force ni dia macam polis Panda lah, yang mana dulu abang ni dia jadi Special Force Foodpanda. Mana yang tak pakai baju Panda, mana yang tak pakai beg Panda, tak pakai kasut, pakai seluar pendek, pakai slipper, dia akan mark nombor plate dan dia akan bagi tahu kepada admin lah, bahagian HQ, untuk mark siapa yang langgar peraturan. So
Macam sekarang pun untuk bulan 8 ni, untuk bekal by Foodpanda yang halal ni, dia dah start launching special force balik untuk select mana rider-rider yang tak ikut peraturan, yang dia pakai baju bekal, tak pakai baju bekal, pakai beg lain, tak pakai slipper, dia akan dapat amaran daripada Foodpanda. Alright, tu soalan yang kedua. Okey, soalan yang ketiga. Contoh kita dah book tapi nak cancel selain swap section, ada alternatif lain tak bang? Okey, tak ada alternatif lain kecuali kalau kita duduk area situ, kita boleh clock in kat situ. Cara saya clock in dan saya break until end shift. Itu adalah salah satu cara yang orang kata kita tak nak no show. No show ni ialah kita ponteng kerja. Kita ambil jadual tapi kita tak kerja. Bila no show banyak, kita punya ID akan suspend, akan digantung. Tapi itu kalau kita dah duduk kat kawasan tu. Contoh kalau kita emergency balik kampung, kita tak ada kat area situ yang kita nak clock in, jadi memang tak ada jalan lain lah, memang no show lah. Itu je lah, selain daripada swap. Kalau nak swap ni, kalau boleh 1 hari awal, 5 jam awal, supaya orang lain boleh ambil shift. Kalau kita swap 2 jam atau 1 jam sebelum shift start, memang susah orang ambil. Kadang-kadang tak ada orang ambil, melainkan kawasan tu hot area, macam setapak KLCC hot area. Alright, itu soalan yang ketiga. Okey, soalan yang seterusnya. Assalamualaikum bro, esok aku shift 5 hingga 9, tapi dalam pukul 6 aku ada hal dalam 30 minit. Ada cara nak elak aku request break dan decline order? Jadi cara saya ialah, kalau rasa macam nak emergency tanpa decline order, ialah last order kita nak hantar tu, kita dah request break, tidak akan break lah. So tak ada order akan masuk. Tapi kalau kita nak tunggu hantar order baru kita request untuk break, order mungkin akan masuk. So itulah salah satu cara yang saya buat. Lagi satu, request break ni kalau kita kerja bukan kerja part time, kita sebenarnya boleh naikkan balik actual hours. Actual hours ni lah daripada 0 sampai 100%. Jadi kalau kita buat kerja satu hari 8 jam, kalau kita request 30 minit, berapa persen je turun? Dalam 5% atau 6% je. 30 minit tu tak banyak. Jadi apa salahnya korang request break untuk hal emergency, betul tak? So tak ada masalah pun sebenarnya. Actual hours tu tak terkesan kalau setakat 30 minit. Kalau macam korang buat macam saya terangkan tadi, 4 jam kita tak nak kerja, ada emergency, tapi tak ada orang ambil kita punya shift, jadi kita memang clock in dan kita request break until end shift. Yang tu makan persen yang banyak, lebih kurang dalam 23% ke 25% dia akan makan. Tapi kalau kita buat kerja banyak, hours kita satu hari 12 jam, 10 jam, so actual hours tu akan naik balik. Bergantung pada berapa banyak korang kerja balik lah. Kalau korang kerja 4 jam satu hari, nak naikkan actual hours tu agak susah. Okay, soalan yang seterusnya. Nak tanya, kalau macam on shift lepas tu, dalam shift tu kita ada hal ataupun emergency, boleh ke kita macam lari kejap lepas tu jalan balik kerja? Atau dalam shift tu mesti kena terus kerja sampai habis shift? Okey, soalan dia lebih kurang yang sebelum ni, tapi dia kata dia nak lari. Sebenarnya kalau kita nak lari daripada shift tu, kita kena break lah, ataupun keluar daripada kawasan yang kita dapat order. Kalau kita duduk setapak, kita lari ke Ampang, kemungkinan nak dapat order tu susah. Boleh, boleh. Tapi saya tak janjilah, sebab kemungkinan order akan masuk juga. Dia tarik jauh-jauh. Kadang-kadang order ni kita duduk jauh pun dia dah tarik. Dalam 1 ke 4 km dia boleh tarik. So kalau kita bekerja dalam shift ni memang kena kerja sampai habis. Kalau tak nak kerja sampai habis pun kita request break lah. Masa mungkin nak rehat, nak solat, ataupun ada emergency ke apa, kita request untuk break lah. Tak ada hal, tak ada masalah. Tapi itulah, actual hours tu akan terganggu sikit lah. Ok, soalan seterusnya. Bang, nak tanya lah, saya tengok rider lama-lama dalaman apps-nya warna biru, macam mana buat? Ok, yang tu saya sendiri pun pakai. Sebelum ni saya pakai apps Roadrunner. Roadrunner ni third party apps, bukan official Panda Riders. Dia bukan official Panda Riders, tapi app dia sama je dengan Panda Riders.
Sebelum ni Panda Rider saya tak ada apps, dia pakai Roadrunner warna biru. So kalau untuk pengguna Android, korang boleh carilah Roadrunner dekat Google. Nanti dia akan keluar link. Dia APK punya, dia bukan melalui Google Play Store, dia tak ada. Google Play Store dia hanyalah Panda Riders. Tapi kalau yang Roadrunner kena cari dekat Google. Search lah kat Google Roadrunner, nanti ada keluar APK untuk Foodpanda. Install yang tu. So yang tu nanti kalau dia nak update ke apa, dia lebih kurang macam Foodpanda juga. Dia akan update bila ada apps yang terbaru, dia akan keluar notification. Okay, sambungan yang soalan yang sebelum tadi tu. Dan kalau boleh lari kejap, ada efek apa-apa pada batch ke? Contoh kita lari kejap, lepas tu dia kira macam kita declare order dan jatuhkan batch. Sebenarnya jatuhkan batch ni ialah satu ialah no show, satu lambat bank in duit, yang ketiga kita kerap request break yang sampai actual hours tu sampai bawah daripada 80%. So actual hours tu akan penyebab utamalah kepada batch kita untuk jatuh. Okey, soalan seterusnya. Bro, kalau nak solat macam mana buat video? Sebab selalu time nak solat ada order masuk. Kebiasaannya kalau saya lah, waktu yang kritikal ialah waktu solat maghrib ataupun solat asar. Kalau saya buat waktu order macam tu, biasanya saya akan pergi ke vendor, saya langgar dulu, lepas tu arrive at the vendor, lepas tu baru pergi solat. Tak perlu request break. Contohlah order masuk, sidai lama setengah jam. Korang masa sidai tu korang pergilah solat dulu. Korang rasa tak yakin nak buat, korang request lah break. Request kalau tak ada order, korang request break. Ataupun kalau belum ada order masuk, korang pergi solat je dulu. Nanti order masuk, korang kejar je lah untuk pick up order tu. Okey, soalan yang seterusnya. Salam bang. Waalaikumsalam. Saya sekarang batch 3, acceptance rate 100% dan actual hours pun 100%. Berapa special hour nak untuk naik batch 2? Okey, nak naikkan batch 2 kena jaga 3 benda je. Yang pertama, special hour perlukan 8 jam ataupun ke atas. Acceptance rate kena 100%. Actual hours pun kena 100%. Kalau special hours dapat 8 jam tapi acceptance rate tu kurang daripada 80 ataupun 70 dan actual hours pun kurang daripada tu, jadi nak dapatkan batch 2 tak dapat. So kena jaga 3 benda untuk dapatkan batch 2. Kalau tak ambil shift boleh ke? Kalau kita tak nak buat job, tak payahlah ambil shift. Tapi kalau kita nak buat job, kita nak on job, kita kena ambil shift. Sebab dia bukan open macam Grab ataupun Shopee Food. Panda ni ialah sistem berjadual. Kalau kita nak kerja 1 jam, kita kena ambil jadual 1 jam. Kalau kita nak kerja 4 jam, kita kena ambil jadual 4 jam. Tapi kalau kita tak nak kerja, kita tak perlu ambil jadual. Tapi kalau kita rasa nak ambil kerja last minute, tak ada masalah. Tapi jadual ada ataupun tak, kebanyakannya sekarang jadual selalu habis, sold out, disebabkan orang rider dia selalu ambil jadual awal. Jadi macam saya sendiri pun keluar je jadual, saya akan terus ambil seminggu terus. Lepas tu baru saya fikir, kalau saya tak boleh kerja, saya offer swap lah. Tapi kalau tak ada orang ambil, macam saya cakap tadi, saya clock in dan saya break until end shift. Tapi untuk kekalkan batch memang tak dapat, sebab kita punya actual hours tu akan berkurang, sebab kita clock in dan kita break. Macam mana nak minta payslip untuk Panda yang baru sekarang ni? Okey, saya sertakan gambar. So korang kena pergi ke inbox, korang cari announcement dan korang akan dapat message alert. So dia akan beritahu kita punya duit akan dimasukkan dan payslip akan dimasukkan. Payslip tu akan di-emailkan kepada email yang kita register under Panda. Minggu sekali ataupun 11 kali dia akan dapat payslip untuk Panda.
Okay, soalan seterusnya. Bang, kalau double order, time makanan tu dah siap, tekan pick up order tu serentak ke? Okay, double order ni dia ada banyak pesen. Satu, dia masuk single order dulu, ataupun dia masuk double order serentak. Dia akan bagi tahu harga berapa lah. Macam yang korang tengok ni lah, single order, double order, triple order. So single order macam ni lah, dia masuk single order dulu. Lepas tu kita sidai lama dekat vendor, dia akan masuk lagi order yang kedua. Order yang kedua ataupun order yang ketiga. Ataupun dia terus masuk double order macam yang gambar tengah. So triple order, contohlah kita dah accept order kan, double order ataupun triple order. Contoh gambar yang ketiga ni ialah triple order. So dia akan keluar macam kat atas ni tab, nombor order 1, 2, 3. Okay, sistem Panda dia tak kira order mana kita dapat dulu, tapi ialah order mana yang Panda akan tetapkan dulu. Maknanya daripada location vendor tu, dia akan hantar ke mana location yang paling dekat untuk triple order. Contohlah 01, 02, 03. Kemungkinan dia akan hantar 02 dulu, sebab 02 tu adalah order yang paling dekat daripada vendor. Atau lepas tu 03, kemudian baru 01. So sistem Panda dia tak ikut order mana dapat dulu, tapi ikut mana location order yang terdekat untuk kita hantar dulu. So kita ikut je lah Panda hantar ke mana, 3, 2, 1, 1, 2, 3 ataupun 2, 1, 3, bergantung lah. Bang, tumpang tanya, APK Roadrunner kena take selfie juga ke tak? Sama je. Roadrunner ke Panda Riders ke, dia punya app sama je. Apa yang ada kat Panda Riders, itulah yang ada dekat Roadrunner. Cara bekerja apa semua sama, cuma warna sahaja lain, warna biru dan warna pink. Okay, bang nak tanya, kenapa perlu ambil gambar receipt time abang ambil Asus tu? Okay, saya bagi contoh lain lah. Sebab saya tak ada screenshot Asus tu, jadi saya bagi contoh KFC. KFC ni yang mana kena ambil gambar receipt tu ialah Pandago. Pandago dia akan keluar yang macam gambar saya tunjuk ni. So dia bagi tahu rider on demand. Okey, rider on demand ni ialah Pandago. Pandago ni kadang-kadang dihantar jauh, dan Pandago ni juga ialah order yang orang tu customer tu order daripada semalam. Dia bagi timing. Dari semalam dia order semalam, tapi untuk hantar hari ni. So dia akan masuk ke Pandago. So bila Pandago ni bila kita nak pick up order, dia akan keluar pula yang ni, ambil gambar receipt. So kita ambil lah gambar receipt. Lagi satu, Pandago ni kadang-kadang nombor telefon customer dia tak bagi dalam apps. Kadang-kadang apa yang cakap, dia punya address pun kadang-kadang tak tepat. Jadi gambar receipt tu penting untuk kita simpan. Kita ambil gambar receipt tadi tu melalui app, dan kita ambil untuk personal. Sebab kadang-kadang kita call customer tapi nombor tu ialah nombor vendor, bukan nombor customer. Jadi gambar receipt tu sangat penting bagi Pandago, sebab kita nak cari nak cari rumah customer dan nombor telefon hanyalah pada receipt. Kalau korang tak dapat receipt, itu mungkin masalah untuk korang. Okey, soalan seterusnya. Bang, nak tanya, kalau part time Foodpanda ni time register, diorang tak ada tanya kita part time atau full time kan? Kita cuma perlu ambil jadual bila masa yang kita nak saja kan bang? So that considered as a part time kan? Sebenarnya tak ada part time ataupun full time. Kerja rider ni memang kerja yang macam easy going. Lepas tu dia dah terbuka, open kepada semua. Part time atau full time ni ialah orang cakap gambaran ataupun gelaran daripada rider, antara rider je. Kalau kita pergi, kau part time ke full time? Bila part time ni dia bukan kerja dari pagi sampai malam. Macam saya sendirilah, saya menggelarkan diri saya sebagai rider Foodpanda part time sebab saya buat waktu petang je. Saya tak ambil daripada pagi sampai petang sebab saya ada kerja hakiki kan, kerja office. Jadi kalau gelaran full time ni, rider-rider ataupun fighter dia kerja order lah daripada pagi sampai malam setiap hari. Mungkin dia kerja 6 hari seminggu, 1 hari je cuti, ataupun ada rider dia kerja 7 hari seminggu. Sebenarnya kerja rider ni kalau kita
memang henyak. Kalau henyak macam tu setiap hari, kemungkinan kita akan terkena slip disc lah. Dia tak nampak sekarang, tapi kemungkinan dalam 2-3 tahun akan datang, dia akan nampak. Macam saya tak kerja full time pun ada dalam 2-3 bulan hari tu, ataupun 4 bulan je saya buat full time. Itu pun saya buat 4 jam, lepas tu saya balik rehat 2 jam, 4 jam kemudian baru saya sambung balik. Saya buat 8 jam satu hari, sebab saya tak nak risikokan diri saya untuk in future saya akan dapat penyakit slip disc. Sebab kita terlampau lama duduk atas motor. Alright. Okay, soalan seterusnya, 17 tahun nak buat boleh tak? Sebenarnya adalah requirement bagi nak buat kerja Foodpanda ni, 18 tahun ke atas, ada lesen memandu, lesen kita atau motor lah, terutamanya ini untuk motorcycle. Kemudian negara Malaysia, dan itulah, korang boleh tengoklah stiker yang saya sertakan ni, syarat-syarat dia untuk kerja sebagai rider Foodpanda. Kalau worker, mungkin dia punya syarat dia ketat, tapi masih lagi 18 tahun ke atas. Okey, bagi soalan yang terakhir, daripada Code Edit 3482, requirements untuk maintain badge tu sama tak untuk semua negeri? Tempat saya special hours 30 jam plus, actual hours 60 plus, baru dapat naik batch 2. Sakit bye. Sebenarnya special hours untuk nak dapat naik batch 2 dan ke atas ialah untuk batch 2 lah, terutama 8 jam ke atas lah, macam saya jawab sebelum ni. 8 jam. Kena tengoklah special hours untuk yang terkini bila. Sebab kadang-kadang special hours ni kalau bulan Ramadan dia tukar lain, kalau hari biasa bukan Ramadan dia tukar pula. Waktu-waktu dia kena tengok dekat performance tu, detail semua kat sana. Jadi kalau awak buat special hours 30 jam ke atas, actual hours bawah kira 60 jam ke atas, sebenarnya memang requirement tu tak cukup pun. Dia kena ada 3 requirement. Satu, nak dapat batch 2 senang je. Ambil 4 jam ataupun sejam, 2 jam, tapi kena buat waktu special hours. Special hours boleh tengoklah jadual yang sebelum ni, soalan yang sebelum ni, bila berapa special hours, bila waktu dia, so kena kejar yang tu. 8 jam ke atas ataupun paling selamat 10 jam ke atas. Lepas tu acceptance rate, kadar penerimaan order tanpa cancellation ataupun decline order, kena dapat 100%. Yang ketiga, actual hours, mana jam kita bekerja. Kalau kita ambil shift 4 jam ataupun kita ambil 8 jam untuk special hours naik batch 2, nak dapatkan 8 jam tu full lah, tak ada break. Mana kita tak take break. Kita ambil 5 minit, 10 minit, boleh nak ambil, tapi kalau kita bekerja lama, kita ambil lebih daripada 10 jam, tak kisahlah special hours atau tak. Tapi sebab kalau kita break, kita dah tolak berapa persen kat situ. Jadi untuk tambah balik persen naik ke 100%, kita kena kerja jam lain pula. Contohlah kalau korang buat special hours 8 jam untuk naikkan batch 2, lepas tu korang special hours tu kan pukul 6 sampai pukul 10 malam. Jadi kadang-kadang ada orang dia break sebab dia nak solat. Macam saya sendiri, saya tak break. Waktu kadang-kadang order masuk, saya accept, pergi langgar dulu kawasan yang point vendor tu, saya langgar, saya accept, saya terus pergi solat. Sebab solat tak sampai 10 minit, jadi saya pergi solat tanpa take a break. Jadi saya punya actual hours 100%, saya tak tolak. Tapi bagi orang yang kawasan yang macam mungkin susah penerimaan order itu dekat vendor yang jauh daripada kawasan masjid, surau, dia kena break lah. Tapi untuk gantikan balik percentage yang turun tu, korang kena ambil jam lain, bekerja lain. Tapi jam bekerja lain tu tak boleh break lah. Carilah mana-mana masa yang korang rasa bukan special hours pun tak kisah, tapi kita nak naik balik percentage, dia kena ganti macam tu. Kalau korang buat 4 jam dan korang break, dia akan turun percentage tu. Jadi tiga syarat tu, 3 requirement tu mungkin tak dapat lah nak penuh kan. So macam Panda ni, dia very strict.
kita memang kena jaga kualiti cara kita bekerja, sebab dia based on mark, based on kita punya performance lah. Performance kita tu lah melalui cara kita clock in awal ke tak, on time ke tak, lewat ke, ada no show ke tak, terima order berapa banyak, ataupun ada decline order ke tak. Jadi semua tu main peranan penting sebagai rider Foodpanda. Kalau korang rasa benda tu susah nak jaga, korang buatlah Grab ke Shopee Food ke, kemungkinan kurang lah, ketat sikit. Tapi Foodpanda ni itulah dia. Okey, mungkin itu saja soalan Q&A daripada subscriber. So saya doakan semoga semua dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Solat jangan tinggal, macam mana sibuk pun kita, jangan tinggal solat, sebab yang memberi rezeki itu Allah. Kita mencari rezeki, kita mencari rezeki, yang minta kita memberi rezeki itu Allah. Kita mencari saja. Jadi untuk mencari rezeki, jadi jangan lupa kepada yang memberi rezeki, insya-Allah. Mudah-mudahan pekerjaan kita berkat, selamat, halal. Dan itu sajalah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.